kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal lataif. Beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Yang pertama dari sudut faedah tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ada di kalangan manusia yang memilih membelanjakan harta untuk membeli cerita-cerita karut. Semata-mata nak menyekat manusia dari Allah Ta'ala, maka ayat ini zamun. Ayat ini mencela kepada orang yang suka, cenderung kepada cerita-cerita yang lara, yang karut. Duk baca cerita novel entah apa. Tebal-tebal novel dia boleh baca. Quran nipis tak boleh baca. Contohnya kita kata, saya baca dua-dua Ustaz. Cerita novel boleh baca, cerita Nabi tak boleh baca. Kita kata itu satu kerugian yang besar. Jadi kita baca benda-benda yang tidak ada kebajikan padanya, apa sama ada percakapan yang haram ataupun percakapan yang batil ataupun percakapan yang lara, semua itu termasuk dalam lahwal hadis di dalam ayat ini. Maka para jemaah sekalian, tinggalkanlah perbuatan yang tak baik itu. Sama ada mengumpat orang, racun namimah, racun orang, berdusta, maki, dan semua perkara yang tidak berfaedah. Baik. Yang kedua, liudilla an sabilillah. Tujuan mereka bawa alat ini nak menyekat manusia dari jalan Allah. Ayat ini zamun likulli ma yasuddu an sabilillah. Ayat ini mencela semua alat yang boleh melarangkan mereka dari jalan Allah, maka cela. Jadi kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, yang duk guna alat gadget dekat tangan ni, kan? Jangan lara sangat. Ni tidak, kita punya grup ada 100 grup ada. Grup WhatsApp sekolah rendah pun ada. Yang menengah ada, universiti ada. Ya, grup keluarga ada, grup kawan-kawan ada, grup masjid pun ada, grup surau pun ada juga. Grup masak pun ada. Semua grup ada. Akhir sekali yang tak ada grupnya, yang tak ada masanya nak baca Quran. Oh, itulah orang buat Zoom baca Quran, ustaz tegur. Tak bagus baca Quran dan saya tak kata tegur macam tu. Buat Zoom untuk mengaji Quran tak ada masalah. Yang jadi masalahnya pukul 4 pagi suruh orang bangun, suruh baca zikir, dia punya zikir yang tidak maksur. Kemudian ambil gambar 50 orang dalam grup kita ni ahli tahajud. Lesh hazal kalam. Tahajud ni kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu yang kita tegur. Dan kalau nak buat Zoom majlis ilmu, Zoom tazkirah, dipersilakan. Zaman ni, zaman PKP ni, zaman Covid mari ni, dia panggil timbul lagi mazhab Zoom, mazhab Google Meet, mazhab macam-macam lagi. Kita kata gunalah mazhab apa ni, alat-alat media yang ada ni untuk kebaikan, tidak jadi masalah. Tapi jangan salah gunakan untuk benda lain, benda perkara-perkara ibadat khususiyah, tidak perlu kita masuk dalam grup-grup. Sebab apa? Sebab kita nak hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla secara tersembunyi. Baik, dari sudut faedah ilmiah nombor 3, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Kata di sebagaimana ulama Dr. Wabah sebut tadi, hadis ayat ini menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan haramnya alat-alat muzik yang meleka, yang melarakan tadi. Yang keempat, ayat yang sama, soal, sebab apa dia kata lahwal hadis? Idafah lahwa al-hadis, hadis yang melarakan, hadis yang melekakan. Sebab wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, maknanya sebab ada hadis tu tak reka. Bila hadis tu lahu, cerita yang boleh melarakan orang, melekakan orang daripada jalan Allah, itu yang dicela. Tapi kalau kita beli hadis yang baik, boleh je. Masa kita ni sama ada kita guna untuk kebaikan atau kita guna untuk tak baik. Satu lagi masa yang harus kita guna untuk bercakap-cakap. Sebab itulah Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hadisur rajuli ma'amratihi, percakapan suami dengan isteri pada tengah malam tidak dianggap membazir masa. Kita pula rasa membazir masa. Nak cakap dengan bini, tak ada masa saya layan awak. Makanan dah beli makan je lah, cakap apa lagi dengan bini. Dengan kawan, Masya Allah, 3 kali tuang kedai tutup lampu, tak keluar-keluar lagi dia orang ni. Ini masalah kita kan. Baik, isu yang kelima.
Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Bila kita baca ayat Quran, mereka akan berpaling lari. Kan? Jadi ayat ini memuji orang-orang yang bila baca Quran dia dengar. Mencela mana-mana orang yang baca Quran lari. Kita ni kadang-kadang bila orang baca Quran nak marah. Oh, timbul lagi soalan. Tu timbul orang masjid ni baca Quran kuat-kuat ni macam mana? Kan? Dia punya speaker sampai satu qaryah dengar. Yang baca Quran, yang pasang kaset Quran tu, sudah pasang kaset, dia pun duk buat juga. Dekat tangga masjid, dia pun tak dengar. Kita kata tuan-tuan dan puan, Al-Quran itu untuk didengar, dihayati dan ditadabbur. Bukan untuk paksa orang semua dengar macam tu. Sebab itulah kita kena timbang rasa. Kan? Orang nak dengar Quran, dia boleh pasang. Tapi kalau kita pasang kuat-kuat speaker, sampai peringkat jiran-jiran ada orang sakit, ada kanak-kanak yang tidur, mengganggu mereka. Zaman sekarang ni, zaman PDPR ni, hati-hati orang duduk mengajar di rumah dia. Bila kita baca, terganggu. Jangan pula kata, oh ini menyekap orang nak sebar Al-Quran. Lah, awak yang salah guna alat, kita jangan marah dengan orang. Hati-hati tuan-tuan. Setiap tempat, likulli maqamin maqal, setiap tempat tu ada tempat dia. Baik, yang keenam, walla mustakbiran ka'allam yasma'ha fihi ramzun. Ayat ini menceritakan kepada kita orang yang nak mencari hidayah dia tak akan lari. Syarat yang pertamanya buang sifat takabur dalam diri dia. Kalau mari dengan takabur tak ada apa. Sebab itulah anda tengok kadang-kadang sahabat-sahabat kita tunjuk tengok ni. Admin kata tengah kita duk kuliah baca ayat Quran, baca hadis, tak ada pun cerita yang lain-lain. Tapi pengomen bawah tu, oh dia kata macam-macam. Macamlah kita duk baca kitab Taurat dengan Injil dekat sini. Kita baca Quran, baca hadis, tapi komen tu lebih dahsyat daripada orang-orang yang gila di hospital pun tak cakap macam ni, tapi dia punya komen lebih teruk daripada itu. Kenapa? Sebab ni, sombong, takabur. Sebab itu dalam ilmu ni, unzur maqala wala tanzur man qala. Tengok apa yang dia cakap. Jangan tengok siapa yang bercakap. Ni setengah orang dia percaya kepada orang. Orang ni kalau dia cakap apa saja pun, batu jadi kayu pun jadi kayu lah. Yang penting, ini Tok Syekh besar, dia punya karamah, dia punya kemuliaan mengatasi segala perkara, dia cakap apa, betul belakang. Ia ni, oleh kerana dia ni tak baik, walaupun dia baca Quran, tak betul juga. Nak kata apa? Subhanallah. Baru Bismillahirrahmanirrahim, sesat. Hei, baru Bismillah, belum cakap apa-apa lagi, sesat. Kenapa pula Bismillah sudah sesat? Ini dipanggil mustakbiran. Orang yang sombong, walaupun dia dengar, macam tak dengar. Inilah punca kerusakan atas dunia ni. Mari daripada mana? Mari daripada kesombongan. Baik, yang ketujuh. Hujjatullah birusulihi qamat bitamakkuni minal ilmi. Apabila Rasul alaihimussalatu telah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, mereka dengar dengan sombong, dengar dengan pekak telinga, dengar dengan apa, tapi hujah itu telah dikira. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya para pendakwah menyampaikan yang benar. Orang terima, tak terima, cerita lain. Kita telah menunaikan tugas. Dia panggil iqamatul hujah telah berlaku kepada masyarakat. Yang dia tak terima bukan salah kita. Dia tak nak buka telinga, ataupun dia buat main-main dengan apa yang kita cakap. Baik, yang ke-8, ka'anna fi uzunaihi waqra. Seolah-olah dalam telinga dia ada sumbat, ada kapas sumbat. Allah Ta'ala buat bandingan di sini. Itu dia panggil atau dia panggil tasbih. Tasbih macam tak dengar. Kita ni banyak dengar tapi macam tak dengar. Di antara contoh macam ni, tuan-tuan jangan marahlah ni. Nak habis dah ni, yang ke-8 dah ni. Orang pergi masjid, asyik duduk tunggu kat tiang belakang. Kenapa tak pergi sah depan? Awak tak tahu ke hadis kelebihan duduk sah depan? Tahu Ustaz. Daripada kecil lagi duduk dengar cerita ni. Habis kenapa tak ada depan? Macam tak tahu. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, lau ya'lamun nas. Kalau manusia tahu. Kenapa Nabi guna kalimah lau ya'lam? Kalau mereka tahu. Kenapa dia guna kalimah kalau? Di sini kita boleh faham, manusia ni seolah-olah macam tak tahu. Benda tahu dah. Dia tahu. Tanya pakcik, kenapa pakcik di belakang? Sah depan. Oi, betul sah depan Ustaz. Tapi itu untuk taraf wali-wali saja, saya kat belakang. Jadi awak ni apa?
Kalau semua orang lain wali, kita jadi apa? Yang penting dia tak nak pergi ke depan, dia kata yang depan tu wali. Dia belum taraf wali lagi. Apa nak buat? Syaitan ni tak masuk no entry. Dia kacau kita melalui jalan yang dibenarkan. Baik, yang kesembilan, wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'anna fi uzunai waqra. Ayat ini mengandungi celaan kepada setiap orang yang membeli alat-alat yang melarakan semua benda. Sebab apa? Sebab apa? Dia kata yang pertama dia tak mau dengar. Yang kedua dia sombong. Yang ketiga dia nak habiskan masa dengan perkara yang tidak baik, yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, yang terakhir para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang terakhir yang kita baca ni, ayat 9. Maaf, ayat 8 dulu. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Syurga yang penuh dengan nikmat. Ulama tadabbur kata, ayat ini dilalatun ana la marada fil jannah. Tak ada sakit dalam syurga. Tak ada hospital, tak ada ambulans, tak ada. Dalam syurga tidak ada an-na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Li'annal marada yunafin na'im. Sakit menafikan nikmat. Betul tak? Dan dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga tidak ada siapa? Tidak ada orang tua. Habis orang tua yang ada nak pergi campur kat mana? Dia masuk dalam syurga semuanya sebaya, comel, umur awal 30-an belaka. Kita kan masa umur 30-an dulu kan semak kan masa tu. Tak? Comel lagi. Tapi sudah masuk dalam syurga, dia tak tua. Sebab apa orang syurga tak tua? Sebab dia tidak ada matahari, tidak ada malam. Yang kita ni jadi tua setiap hari ni sebab bertukar malam. Hari ni, esok, lusa. Setiap kali bertukar hari, bertambahlah umur. Orang duduk dalam syurga, dia tak ada hari. Habis dia tidur macam mana, Ustaz? Apa kau cakap apa kak? Tak, dia nak tidur, dia tidur ni untuk tidur ni tuan-tuan. Untuk orang penat, orang letih, nak pulihkan tenaga, tidur. Tapi bagi kita yang tak ada letih, nikmat dalam syurga, buat apa tidur? Oh, jadi orang dalam syurga tak tidur lah. Dia tidur tu tadi dia tak penat, buat apa mau tidur? Wallahu alam. Jadi alhamdulillah, tilka asyaratun kamilah. Sempurnalah 10 pengajian ataupun 10 faedah yang dapat kita ambil dari ayat 6 hingga 9 dalam surah Al-Luqman. Alhamdulillah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung lagi ayat yang ke-10 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.